Okey ya. Minta respon daripada sahabat yang di luar sana. Tadi berlaku sikit gangguan elektrik, jadi terputus. Sekarang ni macam mana? Okey. Bab akidah ni macam-macam ujian lah. Okey ya. Sekali lagi diulangi bahawa apa yang kita bentang dan kita bahas semalam, ahli sunnah terbagi kepada 3. Yang pertama adalah golongan ahli hadis, yang sumber amilan mereka Quran dan hadis dan juga ijma' ulama. Yang kedua, Asy'ariyah dan juga Maturidi, mereka berdalilkan kepada Quran dan hadis juga dan menggunakan logik akal yang sesuai, yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang ketiga, golongan ahlu tasawuf. Golongan tasawuf yang tidak bercanggah dengan Quran dan juga hadis Nabi SAW juga dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang disimpulkan oleh pengarang kitab Ithaf Sadatil Muttaqin jilid yang kedua, iaitu Imam Zabidi. Yang tu jelas ha? Jadi bila kita tahu ahli sunnah terbahagi kepada 3, kita tak bergaduh dah. Bukan sahaja kita sahaja berpegang kepada satu aliran dengan menganggap kita sahaja ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau termasuk di dalam 3 golongan ini, kesemua kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi di Malaysia kita ni, orang Islam insya-Allah semuanya termasuk daripada di dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Pada malam ini kita nak bincang tentang masalah yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terbahagi kepada 3 mazhab dalam bab akidah ini. Pertamanya, di dalam memahami ayat mutasyabihat ini, pertamanya disebut sebagai mazhab ta'wil. Mazhab ta'wil ini adalah terdiri daripada golongan khalaf, iaitu Asy'ariyah dan juga Maturidi. Yang kedua, mazhab tafwid. Dan juga yang ketiga, mazhab isbat. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam membincangkan ayat ini, saya nak membaca tentang kata-kata Imam Malik. Yang ni semua orang bincang. Banyak orang bincang, boleh kata semua orang lah, bincang dalam isu tentang masalah bila orang tanya Imam Malik tentang Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Sebelum kita buka kitab-kitab, kemukakan hujah-hujah bagi membahaskan 3 mazhab ini, sama ada mazhab ta'wil, mazhab tafwid dan juga mazhab isbat. Maknanya di sini cuba kita tengok. Yahya bin Yahya menyebut, qala Yahya bin Yahya kunna 'inda Malik bin Anas. Yahya bin Yahya ini adalah anak murid kepada Imam Malik. Dia kata, ketika Imam Malik berada sedang mengajar di dalam majlis ilmu, faja'a rajulun. Telah datang seorang lelaki lalu tanya, ya Aba Abdillah. Ya Aba Abdillah. Gelaran kepada Imam Malik. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kaifa istawa. Bila seorang lelaki bertanya Imam Malik, kaifa istawa. Di sini soalan itu dia tanya tentang makna istiwa ke ataupun makna ataupun kafiat istiwa. Di situ dulu kita kena jelas. Dia tanya makna istiwa ke ataupun kafiat istiwa. Ada orang jawab tak? Tolong jawab tak? Minta hadirin tu. Dia datang bertemu dengan Imam Malik, dia kata kaifa istawa. Dia nak tanya tentang kafiat ke ataupun makna? Makna istawa. Ni tok-tok guru ni. Ustaz, para alim ulama yang duk dengar ni, soalan tu macam mana? Sebab kalau salah faham soalan, jawapan pun salah. Imam Malik ditanya tentang kafiat istiwa ataupun makna istiwa. Ada orang tolong jawab tak? Tak ada jawab lagi? Baru duk tengok.
Okey, datang seorang lelaki, Yahya bin Yahya kata, Dia dah jawab kaifiat. dia datang seorang lelaki, dia tanya Imam Malik, dia kata, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Lalu dia tanya, kaifa istawa? Sebelum Imam Malik jawab, kita nak kena tahu, soalan lelaki ini kepada Imam Malik, dia nak cerita tentang kaifiat istiwa ataupun dia nak cerita tentang makna istiwa. Soalan dia apa dia? Soalan daripada lelaki kepada Imam Malik ini nak tahu makna istiwa ke ataupun nak tahu kaifiat istiwa? Setakat ni semua jawab kaifiat. Setakat ni semua jawab kaifiat. Kalau jawab kaifiat tu betul lah, boleh bagi luluh lah periksanya. Sebab dia kata di sini kaifa istawa. Dia tanya tentang kaifiat istiwa tu macam mana. Bukan dia tanya makna istiwa. Tengok. Lalu Imam Malik kata apa? Yahya bin Yahya kata Imam Malik tunduk kepala dia. Lepas tu sampai berpeluh lah muka dia, marah. Sebab soalan itu sebelum ni orang tak tanya. Di zaman sahabat orang tak tanya. Zaman dia orang pergi tanya pula macam mana Allah Ta'ala istiwa. Lalu Imam Malik kata apa? Bila dia tanya tentang kaifiat, dia bukan tanya tentang makna. Ini duk hurai, lari lain daripada makna soalan tu tadi. Banyak orang hurai, paling daripada soalan asal, daripada soalan lelaki kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik jawab apa? Al-istiwa'u ma'lumun. Tengok. Istiwa itu maklum. Kalau sekiranya maknanya tafwid ayat mutasyabihat ini, kenapa dia kata maklum? Sepatutnya dia kata ghairu ma'lumin ataupun majhul. Al-istiwa majhulun. Al-istiwa'u majhulun. Istiwa tak tahu. Imam Malik tak cakap macam tu. Dia kata ma'lumun, diketahui. Bila kata istiwa diketahui, makna dia menterjemahkan, memaknakan akan ayat mutasyabihat. Bukan tafwid. Maknanya mengisbatkan. Menisbatkan maknanya mengatakan ya, ada. Mengiyakan. Kalau kita kata tafwid, al-istiwa'u majhulun. Maknanya makna surah kepada Allah. Ya sesurah kepada Allah, ain surah kepada Allah, wajhun surah kepada Allah. Sebab tafwid. Tetapi Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun. Maknanya Imam Malik memaknakan, memberi makna, menterjemahkan makna istiwa. Yang tu nak kena faham. Sebab soalan bertanya tentang kaifiat. Banyak orang duk kemukakan, membentangkan kata-kata Imam Malik tentang masalah istiwa. Tetapi dia tak tahu soalan tu apa dia. Lelaki tu tanya soalan tentang kaifiat, bukan tentang makna. Wal kaifu ghairu ma'qulin ataupun majhulun. Ada riwayat yang kata majhulun, kaifiat majhul ataupun tidak boleh difikir. Maknanya isbat makna dia tafwid kaifiat. Nampak? Sebahagian daripada aliran dia terima isbat dia punya makna istiwa tu, terima. Maknanya istiwa tu maknanya tahu. Dan begitu juga masalah yat tahu. Masalah ain tahu. Begitulah ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis sifat tahu. Tetapi tidaklah maknanya mengkaifiatkan Allah macam mana. Maknanya isbat sifat, tafwid, kaifiat. Isbat sifat, tafwid, kaifiat. Itu satu mazhab, satu aliran daripada kalangan ulama. Lepas tu dia kata apa? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya, dengan istiwa itu adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Tanya tu bid'ah.
Sebab apa Imam Malik kata tanya bid'ah? Zaman sahabat orang tak pernah tanya. Zaman Rasulullah pun orang tak pernah tanya. Bid'ah-bid'ah ini tidak berlaku di zaman Rasulullah dan tidak pernah berlaku di zaman sahabat. So, satu perkara yang tidak berlaku zaman Rasulullah kan, man amila amalan falaisa alaihi amruna, man ahdasa fi amrina falaisa minhu fahuwa rad. Maknanya bila tak berlaku zaman Rasulullah, tak berlaku di zaman sahabat, maka benda tu bid'ah lah. Sebab itu Imam Malik kata, soalan ini soalan bid'ah. Dulu-dulu orang beriman je Allah Ta'ala berada di atas arash. Allah Ta'ala istiwa di atas arash ni, beriman je, terima je. Nampak? Okey. Untuk melanjutkan perbahasan dan perbincangan kita, sebab saya kata tadi ada 3 tadi berhubung dengan ayat mutasyabihat. Yang pertama maknanya takwil. Yang kedua tafwid. Yang ketiga isbat. Cuba kita tengok. Di dalam kitab Usulul Fiqh Islami, Dr. Wahbah Zuhaili, boleh tengoklah macam usul fiqh, apa dia sini, usul Syashi ke. Yang ni kebetulan anak belajar ni dengan anak murid Anwar Shah Barakhshani. Anak murid dia telaki dengan guru dia ni Anwar Shah Barakhshani. Dia ni seorang apa dia, Maulana Afghanistan tu kan, yang mengajar di apa dia, di sekolah tu, yang sekolah yang ni Habibullah Mukhtar kena tembak tu, Newtown tu nama apa sekolah tu? Ini anak murid dia. Dia tulis, anak murid dia ajar. Dah sempatlah tamat kitab ni. Jadi nak cerita mana-mana kitab pun samalah. Kita tengok berhubung dengan ayat mutasyabihat. Hukum mutasyabih. Hunaka tariqatani 'inda al-ulama'i al-kalami wat-tauhid li ma'rifati al-hukm al-mutasyabih. Dia kata di sana ada 2 jalan. Dalam ni dia sebut 2 jalan. Tadi saya sebut 3 jalan. Dia ada dalil dalam kitab yang lain. Berhukum mutasyabihat ni ada dua jalan daripada kalangan ulama tauhid bagi mengetahui hukum mutasyabihat ini. Wahuma tariqatus salafi wa tariqatul khalaf. Dua jalan itu adalah jalan salaf dan juga jalan khalaf. Fa tariqatus salafi wa hiya tariqatu 'ammati ahli sunnati wal jama'ati wa ulama'i Samarqandi wa manhajil usuliyin. Dia kata jalan salaf itu jalan kebanyakan ahli sunnah wal jamaah daripada ulama Samarqandi dan juga ulama manhaj usuliyin. Maknanya ulama-ulama usul. Wahi imtina'u 'anit ta'wili. Hiyal imtina'u 'anit ta'wili. Tertegah daripada mentakwil. Dengan takwil ma'a i'tiqadi bihaqiyatil muradil ilahi awin nabawi. Dalam keadaan mengiktikad kebenaran maksud Tuhan dan juga maksud Nabi. Betul lah disebutlah dalam Quran, dalam hadis itu betul lah. Tanpa takwil. Wa taslimu bima yuriduhu syari' minhu. Maknanya terima apa yang dikehendaki oleh syarak. Maknanya terima yang dikehendaki oleh syarak ni kita terima aja. Wa tarkut talabi wal istighali wal wuqufi 'ala al muradi minhu. Dan meninggalkan mencari dan menyibukkan diri daripada memahami maksud. Hak ni yang orang kata serah maksud kepada Allah ni. Betul lah tu. Satu pendapat, maknanya serah maksud kepada Allah Ta'ala. Istawa Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui maknanya. Sebab saya sebut tadi 3. Nak kena ulang selalu takut orang tak faham. Bukan 2, 3. Jalan memahami ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat ada 3 jalan. Yang pertama maknanya serah maksud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa dok menyebut diri nak terjemah tangan ke apa tak tahu lah. Tangan ke istawa, serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengetahui. Dia berfirman, dia lah tahu. Dan juga hadis-hadis sifat. Wa daliluhum qauluhu ta'ala, hujah mereka firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Tengok ayat ni lah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Di sini pun satu perbahasan.
Tidak mengetahui akan takwilnya illallah. Sebahagian ulama berhenti situ. Termasuk Imam Syafi'i. Maknanya orang lain tak boleh nak takwil. Kerana yang mengetahui takwil adalah Allah semata-mata. Kalau orang lain takwil pun tak betul. Sebab Quran adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ayat mutasyabihat ni Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebahagian ulama berhenti situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebahagian ulama pula berhenti. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Maknanya Allah Ta'ala pun mengetahui. Orang yang rasih di dalam ilmu pun tahu takwil. Okey. Yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Mereka berkata kami telah beriman dengannya setiap daripada sisi Tuhan kami. Apa yang disampaikan oleh sisi Tuhan kami, semua kami beriman, kami percaya, kami terima. Okey, di dalam menghuraikan ayat ini Dr. Wahbah Zuhaili kata apa? Fal hukmul usuliyyu, hukum di sudut usulnya ulama-ulama usul, wa tawaqqufu ma'a i'tiqadil haqqiyati, berhenti. Terhenti maknanya berserta dengan dalam keadaan mengiktikad kebenaran. Wa tafwidhu ilmi dzalika ila Allah Ta'ala. Maknanya menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. Hak ni yang kata serah kepada Allah Ta'ala ni, betul lah. Istiwa ke, masalahiyat ke, ain ke, wajhun ke, serah pada Allah. Tak tahu. Macam mana? Tak tahu. Serah pada Allah. Dia yang sebut. Dia yang lebih mengetahui. Ini satu golongan. Satu mazhab. Serah kepada Allah. Inna lillahi. Dia kata, biduni bahthin fi ta'wilihi. Tanpa perbahasan tentang takwilnya. Tak ada takwil. Serah. Serah 100% kepada Allah. Kalau ada orang kata, salaf ini tak takwil, ni ayatnya. Kalau kata salaf tak takwil, ini di antara hujah dan dalil. Salah tidak memaknakan mutasyabihat, ini di antara hujahnya. Termasuklah dalam kitab Ushul Sasi ni tadi. Dan juga Al-Itqan fi Ulumil Quran. Pun macam tu juga. Serah ilmu kepada Allah. Tak tahu macam mana Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Yang ni keliru ni. Bukan sahaja ayat mutasyabihat ni keliru ni golongan Asy'ariyah, golongan Aswaja. Kadang-kadang salaf, orang salafi pun keliru. Sebab sebahagian orang salafi tak boleh terima yang salaf itu serah. Golongan salafi hak di Malaysia lah kan, mereka menganggap kalau kata salaf juga memaknakan ayat. Maknanya isbat dia punya maknanya tafiq kafiat. Sebenarnya dia ada 3 bukan 2. Dia sebenarnya 3 bukan 2. Sebab tu yang jadi tegang tu Asy'ariyah kata ada 2. Golongan Aswaja di Malaysia ni kata ada 2 je. Maknanya takwil dengan maknanya tafwid. Hak salafi pula kata apa? Takwil dengan isbat. Takwil dengan isbat. Lepas tu tafwid tu kafiat. Sebenarnya ada 3, nanti kita bentang satu-satu. Sebab tu jadi bertembung, jadi kuat. Balik sini ada kelemahan di sudut kefahaman, balik sini pun ada kelemahan di sudut kefahaman. Okey. Jadi bagi golongan Asy'ariyah Aswaja yang duk baca kitab-kitab usul fiqh, dia kata salafi bodoh. Dia kata salafi bodoh. Tengok buku kitab ni. Ilmu serah pada Allah Ta'ala. Kenapa kata isbat pula? Tafwid kepada Allah. Dia kata salafi di Malaysia ni bodoh. Salafi ni Wahabi dia kata. Sebab dia pegang 2, hak ni pun pegang 2. Nampak? Tu yang jadi keras tu. Dia kata wa tafwidhu ilmi dzalika ila Allah Ta'ala biduni bahthin fi ta'wilihi. Serahlah pengetahuan yang demikian itu kepada Allah dengan tanpa bahas dan tanpa takwil. Hak ni Asy'ariyah kata tak boleh bahas, tak boleh takwil. Betul dah tu. Cuma ada lagi yang dia tak jumpa. Ada lagi yang dia tak jumpa. Inna lillahi masalan yadan wa 'ainan la kal aidi. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu, dia kata tangan dan juga mata bukan seperti tangan-tangan dan bukan seperti mata-mata manusia, la kal aidi wal a'yunil basyariyati, tidaklah seperti mata-mata manusia. Tangan-tangan je, tak terjemuh ada apa makna tangan. Min ghairi tashbihin wala ta'tilin.
dengan ketiadaan mentashbihkan Allah dan juga menolak sifat-sifat yang disebutkan tadi. Falillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Ta'ala itu contoh-contoh yang maha agung, yang maha tinggi. Jadi serahlah kepada Allah Ta'ala tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Wa tariqatu khalafi wa hiya tariqatul mu'tazilah. Adapun jalan khalaf ini, Dr. Wahabah Zuhaili kata, adalah jalan Mu'tazilah. Sebab banyak main akal, banyak main logik kan. Asal-asalnya maknanya Abu Hasan Asy'ari kan dia berguru dengan Ali Al-Jubai. Maknanya pak tiri dia seorang Mu'tazilah. Bukan saya sebut ni. Dia kata tariqatul khalaf wa hiya tariqatul Mu'tazilah. Jalan khalaf ni jalan Mu'tazilah. Begitu juga disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Istawa dengan makna istawla itu adalah ditakwilkan oleh Mu'tazilah. Jadi ulama kata macam tu. Kita baca je lah kan. Ta'wilul mutasyabihi bima yuwafiqul lughah. Takwil ayat mutasyabihat itu sesuatu yang bersesuaian dengan bahasa. Golongan khalaf mentakwilkan ayat mutasyabihat ni sesuai dengan bahasa. Dalam keadaan mereka dalam keadaan yang sama membersihkan Allah Subhanahu wa taala amma la yaliqu bihi, sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Li'annahu ta'ala la yadun lahu wa la 'ainun wa la makanun. Kalau sebut tentang ayat tangan, Allah Ta'ala tu tidak ada tangan. Tidak ada baginya tangan, tidak ada baginya mata, tidak ada baginya tempat. Kalau ayat menceritakan tentang tangan, mata, Allah Ta'ala bertempat, bukan. Fakana zahiru mustahilan. Yang zahir, ayat yang berkaitan dengan zahir makna tangan, mata tadi, maknanya mustahil. Mustahil. Allah Ta'ala ada tangan, ada mata, ada muka. Mustahil. Kalau kata ada, sama dengan makhluk. Kerana tujuannya nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Dan nak menyucikan Allah daripada menyamakan Allah dengan sifat baharu. Khalaf kata tak boleh. Tak boleh kita pegang secara zahir. Zahir itu mustahil. Wa ta'wilu wa sarfu an hadha zahiri wajiban. Ta'wil ayat mutasyabihat, palingkan daripada makna zahir adalah wajib. Ta'wilkan ayat mutasyabihat dan palingkan daripada makna zahir, masalah tangan ke mata ke, adalah wajib takwil. Kalau tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Boleh nampak tak tu? Wajib tu yang kerah. Bila dia kata wajib tu yang jadi kerah. Sebab dia letak dia letak takwil itu wajib. Palingkan daripada makna zahir wajib. Khalaf ni tadi. Hak tu yang jadi berperang. Kalau dia kata harus, baru kemah. Harus je takwil ni sebagaimana yang kita sebut di dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Kan? Dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Bila sebut wajib takwil, tu jadi berperang. Kalau orang tak takwil, dia kata sesat. Tak takwil ni bukan salah. Salah pi dia kata. Dia tengok dalam YouTube kan. Pokok ni bukan salafi, salah pi. Sebab dia faham situ. Dia duduk tengok kitab-kitab usul fiqh sahaja di dalam memahami ayat mutasyabihat. Sepatutnya nak faham ayat mutasyabihat ni tak cukup dengan kitab usul fiqh. Dia kena tengok kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, baru boleh faham. Duk berperang sebab ada golongan dia isi usul fiqh. Nahwu sarah usul fiqh, nahwu sarah usul fiqh, yang tu yang dia faham. Wajib kena takwil paling daripada makna asal. Fayuradu bihi ma'na yuhtamal, yuhtamaluhu, maknanya yang dikenakan makna yang diihtimalkan. Walau bi tariqil majazi, walaupun dengan jalan majaz. Fayakunul muradu bil yaddi fi qawlihi ta'ala, maka maksud dengan yad pada firman Allah Ta'ala, yadullah al-qudrah, maknanya qudrah, kuasa. Tangan dengan makna kuasa. Wa yuradu bil wajhi fi qawlihi ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Az-zat. Wajah di situ diterjemahkan dengan makna zat.
Fayuradu bil istiwa'i fi ayyi ar-rahmanu ala arsy istawa, yang dikehendaki dengan makna istiwa itu adalah al-istila. Menguasai ala wajhi tamakkun. Maknanya menguasai istila tu tadi. Istawa dengan makna istila. Jadi sekarang ni kita dapat berapa pandangan dah tentang ayat mutasyabihat? Dua pandangan dengan makna dua mazhab. Mazhab takwil dengan mazhab tafwid. Maknanya serah. Jangan hurai istawa tu macam mana, kita tak tahu. Golongan kedua dia pegang macam tu. Maknanya takwil itu wajib, palingkan daripada makna zahir adalah wajib. Kalau pegang zahir mustahil. Mustahil Allah Ta'ala ada tangan, ada mata, ada muka, berada di atas, mustahil, kerana itu sifat baru. Dua golongan. Dan kalau kita baca, macam ulang balik lah. Tapi malam ni rasa kita nak lebih fokus lah tentang masalah ayat mutasyabihat. Sama ada nak tafwid ke, isbat ke ataupun takwil. Dia ada tiga mazhab, tiga kumpulan daripada kalangan ulama. Fusulun fil aqidah bainas salah wa khalaf. Walaupun dah baca beberapa kali, baca lagi pada malam ni. Sebab semalam kita sebut apa? Ayat apa? Saya ulang. Maknanya kita nak ulang lagi. Ma haqiqatu mazhabis salafi tafwidun am isbatun. Apakah hakikat mazhab salaf? Dia kata ini soalan penting ni. Wa huna su'alun muhimmun bal huwa fi ghayatil ahamiyati wa hiya haqiqatu mazhabis salafi. Ma hiya? Hakikat mazhab salaf tu apa dia? Ahyal imsaku anil khawdi fi ma'ani hadhihi sifat. Sama ada menyibukkan diri daripada menghuraikan makna-makna sifat, wa tajannaba tafsiraha, dan mereka menjauhkan daripada mentafsirkannya. Sama ada mereka mentafsirkannya, sama ada mereka menjauhkan tafsirnya ataupun mereka sibuk di dalam menghuraikannya. Ataupun kita baca di sini wa tajannubi tafsiriha. Wa tajannubi tafsiriha wa tafwidi ma'aniha. Maknanya menjauhkan diri daripada mentafsirkannya dan menyerahkan maknanya, makna yang dikehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidil ma'anihal al-muradah minha ila Allah azza wa jalla. Wa hadha yusamma mazhab at-tafwid. Ini dinamakan mazhab tafwid. Adakah salah begitu? Soalannya. Maknanya serah aja makna kepada Allah Taala tanpa bahas, tanpa hurai. Amil haqiqatu hiya ibqa'uha ala zahiri ma ja'at bihi ma'a nafyi al-takyifi wa tamthili. Wa hadha yusamma mazhabul isbat. Wa hadha yusamma mazhabul isbati. Ataupun mengekalkan makna zahir, tangan memang ada tangan, muka lah. Tetapi menafikan maknanya, menafikan kafiat. Menafikan kafiat. Ma'a nafyi takyifi wa tamsili. Yang mana satu? Yang mana satu? Sama ada mazhab ini tafwid ataupun isbat. Salah ni pegang yang mana? Lalu Dr. Yusuf Qaradawi kata, al-waqi'u anna man yaqra'u ma warada 'anis salafi min ibaratin ma'thuratin haula hadhihi al-ayati. Dia kata di sudut realitinya, barang siapa yang membaca sesuatu yang datang daripada salaf sekitar ayat-ayat mutasyabihat ini, yatabayyanu min aktsariha, kebanyakannya, dia kata nyatalah dari kebanyakannya, annaha, bahawa mazhab salaf itu tatrukul haud fi ma'aniha, maknanya mereka meninggalkan daripada memahami, menyebutkan diri di dalam menterjemahkan maknanya. Wala tatakallafu tafsiraha, dan mereka tidak menyusahkan diri, mentaklifkan diri mereka daripada mentafsirkan ayat mutasyabihat bi ibaratin minal ibarat, daripada ibarat daripada ibarat. Maknanya ibarat daripada, kalau kita tengok daripada salaf ini, mereka meninggalkan daripada menterjemahkan maknanya.
Tetapi Yusuf Qaradawi kata gitu, dia bertaklid kepada suatu kitab. Dia berpegang kepada kitab Aqawilus Siqat, Aqawilus Siqati fi Tauhidil Asma'i was Sifat. Yang dikarang oleh Allamah Syekh Mar'i bin Yusuf Hambali. Dia pegang situ. Jadi kalau ada orang kata salaf ini dia tafwid, boleh terima lah. Khalaf kita tahu dah, maknanya takwil. Semua tahu dah. Tu tak kelahi dah masalah tu. Cuma nak bahas, nak bincang, nak mengetahui dengan secara mendalam, khalaf ini dia tafwid ataupun dia isbat. Salaf. Khalaf maknanya takwil. Khalaf maknanya takwil. Salaf ini sama ada dia tafwid ataupun dia isbat. Jadi kalau kita tengok Dr. Wahabah Zuhaili dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata salaf ni maknanya tafwid. Nampak? Satu sudut, apa yang disebut oleh golongan Asy'ariyah tu betul. Satu sudut. Sudut yang lain tak betul. Sebab kalau kita tengok Fathul Bari, kalau kita kata salaf tidak memaknakan, tidak menterjemahkan, ketika membahaskan masalah Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa tu, maknanya istawa tu, Imam Ibnu Hajar sebut qaluhu wa qala Mujahid istawa 'ala 'alal arsy. Maknanya istawa dia terjemah tinggi, tinggi di atas arasy. Maknanya Mujahid ini maknanya golongan salaf. Kita tengok Mujahid. Mujahid wafat pada tahun 104 Hijrah. Dia golongan salaf. Kalau kata salaf tidak memaknakan, tidak menterjemahkan ayat mutasyabihat, kenapa? Di sini dia kata qala Mujahid istawa yakni ala alal arsy. Dia menterjemahkan istawa dengan makna ala, at-tahrah. Maknanya dia terjemah, dia hurai. Dia memaknakan. Dia memaknakan. Istawa ala arsy itu maknanya apa? Ala alal arsy. Tertinggi di atas aras. Bahkan dia kritik pula. Hak tu selalu kita sebut lah. Dia kritik pula dengan makna istilah. Wa faqalatil mu'tazilatu ma'naha al-istila'u. Dia kata. Dia pula kritik orang menterjemahkan istawa itu ataupun istiwa itu dengan makna istilah ataupun istaula. Menunjukkan bahawa ada di kalangan ulama salaf ini memaknakan, menterjemahkan. Kita tengok Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Bila menghuraikan masalah zakat ini, masalah zakat, lalu Imam Tirmizi membawa datang beberapa kenyataan daripada ulama salaf, berhubung dengan ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis sifat. Dia kata waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadis. Maknanya hadis ni hadis yang berkaitan ni, hadis depan tu Allah Taala membiarkan mengembangkan zakat dengan tangannya. Wa ma yushbihu hadza min ar-riwayati, dan sesuatu yang seumpama dengan riwayat-riwayat. Daripada ini riwayat ini minas sifati, daripada hadis-hadis sifat, wa nuzuli rabbi tabaraka wa taala, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam pada langit dunia. Qalu qad tasbutur riwayatu, sesungguhnya telah sabitlah, maknanya isbat, telah sabitlah riwayat-riwayat fi hadza wa yu'manu biha, maka diimani dengannya, wala yutawahamu, tidak diwahamkan, tidak ragu, wala yuqalu kaifa, maknanya terima isbat dia punya ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, isbat terima. Tadi kita kata tafwid, cuma mereka isbatkan maknanya sifat, tafwid dia punya kafiat. Tafwid dia punya kafiat. Maknanya tiga golongan lah.
Wa hadza ruya an Malik bin Anas. Ini diriwayatkan daripada Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah. Kita tengok Sufyan ibnu Uyainah. 198 Hijrah. Golongan salah ni. Macam mana kata salah tak menterjemahkan? Ada di kalangan salah menterjemahkan, memaknakan. Bukan kata semua salah tafwid. Yang dipahami oleh sebahagian pihak, salah semua tafwid. Kalau terjemah, hurai, Wahabi. Dia bukan Salafi, dia Wahabi. Itu yang jadi panas. Itu yang jadi keras, jadi berbalah tu. Nak boleh terbuka ni pun dia kena ada maklumat. Sebab tu kalau orang tak terbuka kita tahu dia tak ada maklumat. Muzakarah pun tak jadi apalah dia tak ada maklumat. Mari macam singa, balik macam tikus lah. Kalau kita buka macam ni. Hari-hari orang duk cabar berdebat dengan orang ni, dia senaraikan nama. Kalau berani berdebat dengan ustaz ni. Kita tahulah mari tu macam singa lah mari. Bila bentang satu-satu balik macam tikus lah. Sebab tu tak payahlah nak berdebat tak payah. Baca kitab lah. Apa yang saya bentangkan, baca. Pakat-pakat baca. Musim-musim Covid ni tak payah berdebat. Takut berjangkit pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tadi. Dah minum air jadi segar balik kan? Sufyan ibnu Uyainah kan? Dia wafat pada tahun 198 Hijrah. Jadi Imam Tirmizi dia menakalkan pendapat Imam Malik, Sufyan ibnu Uyainah dan juga Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak wafat pada tahun 181 Hijrah. Wafat pada tahun Abdullah bin Mubarak ini 181 Hijrah. Ini golongan salah. Hak mana kata salah tak menterjemahkan? Dia tak mengaji hadis. Hadis-hadis kita tak hadis tak belajar. Apalagi syarah hadis. Itu jadi masalah. Jadi dah dapat kesimpulan ada 3. Pertamanya maknanya takwil. Yang keduanya maknanya tafwid. Yang ketiganya maknanya isbat ayat dan tafwid kafiat. Sebab tu dia kata di sini. Wa Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak pula tadi okey. Sufyan ibnu Uyainah silap, terbalik tadi. Sufyan ibnu Uyainah wafat pada tahun 198 Hijrah. Kalau yang tulis tadi pun betul kan? Sufyan ibnu Uyainah wafat pada tahun 198 Hijrah. Ishaq ibnu Rahuwai wafat pada tahun 238 Hijrah. Mujahid wafat pada tahun 104 Hijrah. Abdullah bin Mubarak wafat pada tahun 181 Hijrah. Ini semua golongan salaf. Mereka memaknakan ayat mutasyabihat. Menterjemahkan ayat mutasyabihat, maknanya mengisbatkan. Dan mereka kafiatnya serah kepada Allah. Jadi ada 3, bukan 2. Sebab itu Mubarak Puri sebut Amiruha bila kaifin tu apa makna? Bisiratil amri minal imrari ayi ajritha ala zahiriha. Lalui ayat itu atas zahirnya wala tu'ridu laha bita'wilin. Jangan kamu bentangkan dengan takwil. Kamu kemukakan takwil wala tahrifin. Jangan maknanya palingkan daripada makna asal. Bal fawwidul kaifa. Isbat dia punya makna. Isbat dia punya sifat-sifat Allah tu terima. Ayat-ayat sifat ni terima. Lepas tu yang kata tafwidnya tafwid kafiat. Oh, salah tak tafwid. Salah ni tak isbat, salah tafwid. Salah bila tu? Sebahagian, bukan semua salah. Sebab itu Imam Malik kata bid'ah soalan tu kerana sahabat tak pernah tanya. Memang salah zaman sahabat tak tanya. Sebab apa sahabat tak tanya? Sahabat ni memang hati dia, iman dia kuat. Apa Allah Ta'ala kata, terimalah. Tak payah nak loya buruk. Sebab Allah Ta'ala pun larang. La tas'alu aturidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qab. Banyak bertanya. Ni Allah Ta'ala marah. Ada beberapa ayat Quran Allah Ta'ala larang tanya sesuatu benda yang tak penting. Jadi berkaitan dengan ayat mutasyabihat ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala ni salah dengan sahabat dia terima lah, dia tak tanya. Sebab itu mari di zaman Imam Malik orang cuba nak tanya tu dia kata bid'ah.
Sahabat dia memang tak tanya. Betul lah kalau kita di zaman sahabat itu dia tafwid betul. Tak salah. Hak ni semua bawah pada sahabat ni. Hak kata terjemah makna salah bukan daripada kalangan sahabat. Salah daripada kalangan tabi'in. Kita tak jumpa daripada kalangan sahabat ni dia mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Sebab tu dia ada 3. Sebahagian salaf memang dia tafwid. Yang tu yang kita duk jumpa dalam kitab usul fiqh. Kadang-kadang di dalam kitab tafsir ketika membahaskan ayat mutasyabihat. Jadi ada pihak pula menafikan pula. Salaf itu tafwid, salah semua isbat dia kata. Itu keliru lah. Sebab tu berbalah tu jadi besar. Pakat-pakat terima 2. Balik Asy'ariyah dia kata takwil dengan tafwid sahaja. Balik Salafi pula dia kata apa? Dia kata takwil dengan isbat. Tafwid dia tak terima. Tu yang jadi masalah tu. Kalau 3 tu faham, lapang hati kita lapang lah. Bila hati kita lapang, okey, kamu nak pegang takwil, okey. Tak ada masalah. Nak pegang tafwid, okey. Nak pegang isbat, okey. Isbat maknanya tafwid kafiat. Jadi lapang dada kita, tak berbalah dengan orang. Yang duk kelahi ni sebab terima masing-masing terima 2. Dia kata apa tadi? Dia kata bal fawidul kaifa ila Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaati. Ini ni yang disebut ahli sunnah jemaah ni sebab mereka sebagaimana perjalanan Nabi dan juga perjalanan sahabat. Kalau kita baca kitab yang seterusnya, Naqdu Aqaidil Asy'ariyati wal Maturidiyah. Jadi kitab ni dia iktiraf lah kan. Sebab dalil tu dah banyak. Sebab tu dia kata di sini, dia kata apa? Tentang makna tafwid. Aqsamut tafwidi. Dia kata al-awwalu tafwidul kaifiyah. Wa huwa tafwidus salafi wa ahli sunnati wa dhalika anna salafa wa ahli sunnati yusbituna sifatillah. Dia kata di sini maknanya golongan salah menisbatkan sifat Allah Taala kama ja'at wa ya'rifuna ma'naha, sebagaimana dia datang. Maknanya isbat sebagaimana dia datang, terima. Wa ya'rifu ma'naha. Sebab apa? Sebahagian ulama kata salaf ini mereka isbat dan tahu makna. Ayat Quran tu mana boleh tak tahu makna? Sebab mubinun. Ayat Quran tu dicerita dengan mubinun, maknanya terang. Sifat ayat Quran itu menerangkan. Ayat apa itu? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum, kan? Tidak ada mana-mana rasul yang diutuskan melainkan dengan bahasa kaum mereka sendiri untuk menerangkan. Sifat Al-Quran ini menerangkan. Jadi sebahagian daripada golongan ulama yang berpegang kepada akidah salah ni, mana boleh ayat tak faham, tangan tak faham. Maknanya Allah Ta'ala turunkan ayat, ada ayat tak boleh faham. Ada tu orang kata ayat mutasyabihat. Sebahagian ulama tak mengatakan masalah yadun, ainun, apa dia Ar-Rahmanu ala istawa itu mutasyabihat. Mereka kata itu muhkam. Mutasyabihat ini maknanya al-huruful muqatta'ah fi awal suwar. Huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Yang tu sahaja mutasyabihat. Khilaf pula situ. Aku nak bahas pada malam ni sampai ke subuh lah. Kita nak bagi ringkas-ringkas lah. Balik baca sendiri. Sebagian ulama tak mengatakan ayat itu mutasyabihat, sebut yadullah faham makna tangan, tetapi mukhalafah. Jadi kadang-kadang orang duk kata kalau tak belajar kitab tauhid, kitab tauhid yang dia orang duk belajar tu, pegang Quran saja, nanti takut orang menyamakan Allah Taala dengan baharu. Nak menyamakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Kalau orang belajar Quran saja, orang kenal Allah Taala, orang tak ada sesat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tak belajar kita tauhid ni jangan main dia menakut-nakutkan orang. Dia yang kata. Kalau tak belajar kita tauhid pula, bukan tauhid terbuka macam kita ni, tauhid cara dia. Jaga-jaga tu. Sebab itu ada tok-tok guru tak bagi pelajar-pelajar dia pergi luar negara. Takut terpengaruh dengan ajaran ni lah. Ajaran apa? Ajaran terbuka. Dia takut, dia nak pegang budak tu supaya jangan berfikir macam secara terbuka.
Sebab itu kita sebut semalam, bukan pemikiran katak bawah tepung, katak dalam kotak mancis. Lagi sempit. Jenis macam ni, bagi omega 3 pun tak jadi apa. Susu omega 3 untuk menghubungkan sel-sel otak pun tak jadi. Minum air klorok pun untuk terang nanti tak jadi apa. Minum air kolah 40 buah masjid pun tak jadi apa. Sebab dia dah belajar akidah ni melalui ilmu kalam, bukan melalui Quran hadis. Dia tak boleh terbuka punya. Buat sia-sia kita berdebat. Sebab tu, kalau nak pakai serban ni jangan besar sangat. Takut udara tak masuk. Jadi susah nak terima. Jadi tak segar. Ataupun jenis pakai serban tutup telinga. Orang cakap apa dia tak mau dengar. Lantak kamu nak kata apa. Kamu buka Quran ke, kamu buka hadis, kamu punya pasal. Aku pegang cara aku. Pegang cara kotak dalam mancis tadi. Bukan katak dalam mancis. Sempit. Bukan katak bawah tepung. Tu besar tepung tu besar. Fikiran dia luas juga. Itu yang jadi masalah tu. Hari ni kita tibai semualah. Bukan satu kumpulannya. Mana-mana kumpulan yang keras tu kita tak nak. Andaikan di Malaysia ni dia terima ketiga-tiga cara mazhab dan aliran ini, kita tak akan berbalah. Sebab tu kita sentuh kepada semua kumpulan. Bukan satu-satu kumpulan. Tapi berapa orang boleh terima perbahasan secara terbuka ni? Tapi orang muda insya-Allah dia boleh terima. Hak jenis generasi lama tu, hak tak boleh terbuka tu, biarlah. Si luncai dengan labu-labunya, biarkan. Dia tak akan boleh terima dah. Ini bukan untuk generasi tu. Generasi tu dia tak boleh terima lah. Kita bacalah Quran. Kita bagi kitab macam mana berstimbul. Segundi, 2 gundi, 3 gundi kitab. Dia tak akan boleh terima punya. Dia dah pegang dah. Lain daripada apa yang kau faham, tak betul. Itu dia. Sebab tu dia kata, wahwa tafwidus salafi. Dia kata, wa ahlus sunnati wa dhalika anna salafa wa ahlus sunnati yusbituna sifatillahi kama ja'at wa ya'rifuna ma'naha. Mereka tahu maknanya, walakin yukhawwiduna walakin la yukhawwiduna fi kaifiyatiha wa innama yumirrunaha. Mereka lalui ayat itu biha. Mereka beriman dengannya. Cuma tafwid itu adalah kafiat. Secara kesimpulan, saya nak ulang. Saya ulang, maknanya Al-Kitab Al-Bid'ahul Munkarah. Sebab tu Dr. Wahbah Zuhaili dia kata, di dalam bab akidah ni dia ada satu kesimpulan yang dia buat. Dia kata di sini dia buat kesimpulan, bila dia terang khulaf salaf ini dalam akidah apa dia Al-Bid'ahul Munkarah, dia kata wa amma ahlus sunnati wal jamaah faqad tawassatu. Ahlus sunnah wal jamaah ni duduk pertengahan. Falam yubalighu fi at-ta'wil alladhi yuaddi ila at-ta'til. Mereka tidak melampau di dalam mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat membawa kepada menolak. Tolaklah. Terlalu melampau berlebihan di dalam mentakwil akan membawa kepada penolakan ayat-ayat sifat. Akan membawa kepada keingkaran, menolak, menafikan ayat-ayat sifat kerana terlalu melampau di dalam mentakwil. Kama lam yubalighu fil isbati, sebagaimana mereka tidak melampau, tidak berlebihan di dalam menisbatkan ayat-ayat mutasyabihat alladhi yuaddi ila tashbih, sehingga membawa kepada tashbih. Tengah-tengah. Bal qalu lillahi ma asbatahu li nafsihi. Bahkan mereka mensabitkan apa yang disabitkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya. Min ghairi ta'wilin wala tashbihin, tanpa mereka mentakwilkan, tanpa mereka mentashbihkan, wala tahrifin, tidak memalingkan, wala ta'tilin, tidak menafikan. Illa idza kana ta'wilan sahihan, melainkan ta'wilan yang sahih. Warada anis salafis salih, sesuatu ta'wil yang datang daripada salafus salih. Hak tu terima. Au kana qariban mutabadiran ila zihni, ataupun benda yang senang dipaham oleh akal. Kalau takwil macam tu tak pening-pening, boleh terima lah. Jarian alal asalibi al-arabi al-fasihah, maknanya jarian alal asalibi al-arabi al-fasihah, maknanya berjalan di atas uslub-uslub bahasa Arab yang fasih. Wa hadha ittijahun mu'tadilun, ini maknanya suatu perkara yang mu'tadil. Kita ambil yang tengah. Hak dia buat kesimpulan tu tengah-tengah. Apa maksud? Tidak terlalu mentakwil, tidak terlalu menisbat.
Jadi maknanya kesimpulan yang kita nak buat pada malam ini, bagi memahami ayat-ayat mutasyabihat, dia ada 3 mazhab ataupun 3 golongan. Yang pertamanya takwil, iaitu golongan khalaf yang terdiri daripada Asy'ariyah dan juga Maturidi. Yang kedua, salah terbagi kepada 2 pula. Ada di kalangan salaf ini dia tafwid. Tafwid makna dan tafwid kafiat. Tadi dah kita sebut dah. Sebahagian ulama pegang lagu tu. Dan yang ketiga maknanya isbat. Dia punya makna dan juga sifat. Sifat-sifat Allah tu isbat. Ada tangan, memang ada tangan. Istawa atas aras, memang Allah Ta'ala berada di atas aras. Kita berada ni orang pun keliru. Sebab semua bila istawa dengan lepas istawa Allah tu, semua nak menunjukkan sesuatu itu berada di atas. Kita dah bagi banyak lah. Berhubung Allah Ta'ala berada di atas berdaras. Kalau menempatkan Allah, tempat itu sendiri tidak wujud. Jadi maknanya golongan yang ketiga ini, mereka isbat dia punya makna, tafwid kafiat. Maka ada berapa golongan? 3. Kalau kita pegang 3 ni, tak ada berbalah. Boleh bertolak ansur, boleh berlapang dada, meraihkan perbezaan pendapat. Jadi insya-Allah itu kita akan sambung pula perbahasan yang berikutnya pada pelajaran ataupun malam-malam yang berikutnya insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.